Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat meneruskan pengajian pembacaan daripada kitab Tafsir Jalalain daripada surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita cintaan yang mendalam terhadap Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Bacaan kita pada pagi ini diteruskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
telah berkata oleh rasul-rasul mereka, afillahi syakkun, adakah pada Allah terdapat syak? Dia yang mencipta langit dan bumi, mengajak kamu untuk mentaatinya, supaya dia mengampunkan kamu daripada dosa-dosa kamu dan memberi tangguh kepada kamu sehingga waktu yang ditetapkan. Apabila rasul-rasul telah dilemparkan kepada mereka perkataan-perkataan yang menunjukkan kufur, syak, ragu-ragu, maka rasul-rasul itu berkata kepada kaum mereka, adakah patut berlaku syak pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi? Dia Allah mengajak kamu, dialah Allah yang mengajak kamu, menyeru kamu supaya mentaatinya. Dan apabila kamu mentaatinya, dia akan mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kamu. Ayat ini serupa dengan perkataan Nabi Nuh alaihi salam, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, sesungguhnya aku, setiap kali aku menyeru mereka, mengajak mereka, maka di sana pun kita takdirkan seperti mana ditakdirkan di sini. Kalau di sini ditakdirkan yad'ukum ila ta'atihi, maka di sana pun ditakdirkan wa inni kullama da'awtuhum ila ta'atika. Dialah Allah yang ajak kamu. Dialah Allah yang ajak kamu. Ajak ke mana? Ajak ila ta'atihi, ajak kamu supaya mentaatinya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia pergi kepada syurga. Allah mengajak manusia pergi kepada syurga. Untuk satu orang itu masuk syurga, perlu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'ukum, di dalam dakwah Nabi-Nabi ini, pertama mereka mendatangkan suatu kenyataan, iaitu tidak patut keraguan berlaku apabila bersangkutan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka bukan hanya sekadar mendatangkan dakwa dan kenyataan, tetapi disertakan dengan dalil, iaitu fatiris samawati wal ardh. Dan mereka apabila mengajak kaum mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, isi dakwah mereka itu ialah memperkenalkan Allah kepada kaumnya. Yang pertama, memperkenalkan Allah bahawasanya dia adalah pencipta segala sesuatu. Jagat raya, alam buana yang terbentang di hadapan mata kalian, yang mengeluarkannya daripada lingkungan tiada kepada lingkungan ada,
yaitu yang menciptakan mereka semua itu adalah Allah. Sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besarnya. Dan mereka memperkenalkan Allah kepada kaum mereka dengan menjelaskan bahawasanya Allah mengajak kamu untuk mentaatinya, faedahnya akan kembali kepada kamu. Faedahnya adalah segala kesilapan, dosa dan kesalahan yang kamu lakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Kamu sekarang ini kafir. Allah mengajak kamu untuk taat kepadanya. Segala dosa yang kamu lakukan semasa kamu kufur diampunkan oleh Allah. Ini juga antara elemen yang ada di dalam dakwah, memberi pengharapan kepada mad'u. Sifat satu orang da'i, kata-katanya, ayat-ayatnya adalah bersifat memberi pengharapan, bukan melenyapkan pengharapan. Sifat satu orang da'i bila bercakap mengajak orang kepada Allah, memberi pengharapan kepada para pendosa, kepada pelaku maksiat yang mungkin sedang tenggelam dalam maksiat. Pujuk mereka, ajak mereka kepada Allah dengan menerangkan kebesaran Allah dan menjelaskan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bagi tahu, wahai Muhammad, beritahu kepada hamba-hambaku bahawasanya aku adalah zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Di dalam ayat yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan melakukan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sebarkan kasih sayang Allah, sebarkan cerita kebesaran Allah. Ini adalah dakwahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bukanlah sifat suatu orang da'i apabila setiap kata tutur bicaranya hanya akan memutuskan pengharapan pendosa, pelaku maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi kepada kaum mereka, dialah Allah yang mengajak kamu meninggalkan syirik, pergi kepada tauhid, meninggalkan dosa, pergi kepada taat, supaya dia mengampunkan kamu. Liyaghfira lakum min dhunubikum. Kita memberi tumpuan kepada tafsir yang dibawa, liyaghfira lakum min dhunubikum, min zaidah. Min adalah min zaidah. Fa innal islam yughfaru bihi ma qablahu aw tab'idiyah li ikhraji huquqil ibad. Al-Imam Suyuti ketika mentafsirkan ayat ini membawa dua pandangan. Membawa dua pandangan berkaitan dengan min. Pandangan pertama yang beliau bawa, min adalah min zaidah. Pandangan yang kedua ialah min tab'idiyah. Min adalah min tab'idiyah. Min zaidah, maka kalau ditafsirkan min ini sebagai min zaidah, maknanya apa? Maknanya adanya min seperti tiada. Apabila adanya min seperti tiada, ayat ini diterjemahkan seperti berikut: dialah Allah yang mengajak kamu untuk mentaatinya supaya dia mengampunkan semua
Jadi kalau kita tafsirkan min ini sebagai min zaidah, kita akan terjemahkan ayat ini supaya dia mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Dan Imam As-Suyuti memberi dalil. Apakah dalil yang dipegang oleh mereka yang mentafsirkan min ini sebagai min zaidah? Dalilnya seperti yang disyaratkan di sini, fa innal islama yughfaru bihi ma qablahu. Di perkataan fa innal islama yughfaru bihi ma qablahu sebenarnya adalah dalil kepada pandangan min ini adalah zaidah. Maknanya kalau ditanya kepada mereka yang mentafsirkan min ini sebagai min zaidah, mengapa kamu tafsirkan min ini sebagai min zaidah, bukan min tab'idiyah misalnya? Maka mereka akan berhujah bahawasanya kalau kita tafsirkan min ini sebagai min tab'idiyah, sedangkan konsep masuk Islam akan menghapuskan seluruh dosa. Akan apa? Akan menghapuskan seluruh dosa. Sedangkan kalau diterjemahkan dengan min zaidah, min tab'idiyah, dia memberi makna sebahagian dosa sahaja. Sedangkan apa? Sedangkan masuk Islam, al-Islamu yahdimu ma qablahu. Maka itu wajah min ini ditafsirkan sebagai min zaidah. Maknanya liyaghfira lakum min dhunubikum itu ditafsirkan dengan liyaghfira lakum dhunubakum. Liyaghfira lakum dhunubakum. Pandangan ini adalah pandangan Abu Ubaid dan juga pandangan Al-Akhfash. Mereka mengatakan min di dalam ayat ini adalah min zaidah. Cuba kita perhatikan konsep dalam tafsir. Walaupun segi ihtimal, pelbagai ihtimal kita boleh andaikan pada sesebuah ayat, tetapi ketika ingin menafsirkan sesebuah ayat, perlu dilihat juga kaedah-kaedah yang lain. Contohnya kaedah yang terpakai ialah kaedah masuk Islam. Maka kaedah masuk Islam menghapuskan semua dosa. Mentafsirkannya sebagai min dengan makna tab'idiyah di sisi mereka adalah tidak sesuai. Ini pandangan yang pertama. Namun Al-Imam Sibawai tidak bersetuju dan mengingkari bahawasanya ada yang disebut zaidah di dalam Al-Quran. Ada yang disebut sebagai zaidah di dalam Al-Quran. Jadi Imam Sibawai tidak meredai dan tidak bersependapat pada mentafsirkan min ini sebagai min zaidah. Antara ulama yang menafsirkannya sebagai min zaidah ialah Al-Akhfash, seperti yang saya sebutkan tadi. Pandangan yang kedua, min adalah min tab'idiyah. Jadi kalau min itu adalah min tab'idiyah, dia akan diterjemahkan supaya dialah Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Dua pandangan ini dibawa dalam kitab Tafsirul Jalalain, memberi indikasi bahawasanya Al-Imam Suyuti daripada banyak-banyak pandangan tentang min di dalam ayat ini, beliau memilih dua. Maksudnya di sisi beliau, dalam banyak-banyak tafsiran tersebut, dua inilah yang paling munasib. Dua inilah yang paling munasib. Tanpa kita menafikan ada pandangan-pandangan yang lain ketika mentafsirkan makna ayat ini. Kalau kita merujuk kepada tafsir Fakhruddin Ar-Razi misalnya, maka tafsir di dalam kitab tafsir Al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi pengarang membawa sehingga 5 ataupun 6 pandangan tentang apakah makna min. Apakah makna min?
Dan Imam Razi tidak bersetuju, bahkan beliau mengatakan dhaif, menjadikan min di sini dengan makna min zaidah. Dan beliau juga berpandangan adalah merupakan dhaif, mengatakan min di sini adalah min tab'idiyah. Min tab'idiyah. Mereka yang mentafsirkan min di sini adalah min tab'idiyah, ada dua pandangan. Satu, apakah maksud menghapuskan sebahagian dosa? Kalau Imam Sayuti mengambil pandangan pertama, iaitu yang dimaksudkan dengan orang kafir masuk Islam, Allah ampunkan sebahagian dosa, maksudnya dosa-dosa yang tiada kaitan dengan hak-hak manusia, yang tak ada kaitan dengan hak-hak manusia, yang tak ada kaitan dengan hukukul ibad. Ini satu pandangan. Ini satu pandangan pecahan daripada min itu adalah min tab'idiyah. Dan yang kedua, min tab'idiyah maknanya supaya Allah mengampunkan sebahagian dosa kamu. Dosa yang manakah yang dimaksudkan? Yang sebahagian itu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berpandangan bahawasanya yang dimaksudkan liyaghfira lakum min dzunubikum, dosa sebahagian yang diampunkan itu bila melakukan taat adalah dosa-dosa kecil. Adalah apa? Adalah dosa-dosa kecil. Sebahagian dosa-dosa kamu maksudnya dosa-dosa kecil. Apakah faktor yang menyebabkan mereka tafsirkan bahawasanya min ini min tab'idiyah dan dosa yang dimaksudkan adalah dosa kecil? Memakai asas bahawasanya jika dosa besar, keampunannya memerlukan taubat. Keampunannya memerlukan taubat. Ini pandangan yang dianggap dhaif oleh Al-Imam. Ini pandangan yang dianggap dhaif oleh Al-Imam Ar-Razi. Imam Razi juga membawa pandangan-pandangan yang lain. Di sini kita boleh faham tentang bahawasanya antara kaedah kita belajar tafsir, cuba kita tengok dalam satu ayat ni ada berapa pandangan ulama mutaqaddimin berkaitan dengan tafsiran kepada ayat ini. Tafsiran kepada ayat ini. Kemudian setiap pandangan itu akan menerima tarjih. Jadi konsep tarjih memerlukan kepakaran. Memerlukan kepakaran dalam nak mentarjihkan satu makna berbanding makna yang lain. Masing-masing mempunyai sisi pandangan mengapa mereka memilih pandangan A ataupun B ataupun C dan seumpamanya. Jadi apabila kita ingin membentuk malakah dalam tafsir, kita baca ilat, kita ketahui sebab kenapa ditafsirkan begini, maka dia akan menyuburkan malakah dalam tafsir dalam diri kita. Al-Imam Ar-Razi mempunyai pandangan yang tersendiri. Apakah yang dimaksud dengan ayat liyaghfira lakum min dzunubikum? Beliau membawa 5 pandangan dan beliau menolak semua pandangan tersebut dengan mengatakan, mengkategorikan pandangan itu sebagai dhaif, dan beliau sendiri mempunyai pandangan yang tertentu ketika mentafsirkan ayat ini. Pandangan Imam Ar-Razi, beliau mengatakan pandangan ini menunjukkan bahawasanya ada dosa-dosa, walaupun dosa itu dosa besar, dosa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan walaupun bukan dengan jalan taubat. Walaupun apa? Bukan dengan jalan taubat. Liyaghfira lakum min dzunubikum, ini apa pandangan Imam Razi? Imam Razi mengatakan ayat ini menunjukkan walaupun dosa-dosa besar, Allah Subhanahu Wa Taala
boleh mengampunkannya walaupun tiada taubat daripada hamba-Nya. Dan dosa besar yang dimaksudkan di sini selain daripada kufur. Kalau dosa itu kufur, ulama telah ijma' dosa kufur ini tak boleh diampunkan, melainkan dia kena masuk Islam. Masuk Islam adalah taubat daripada kufur. Tolak dosa kufur, maka selain daripada itu, walaupun dosa itu dosa besar, Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengampunkannya walaupun tanpa taubat. Dan ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Maksudnya, wahai orang kafir, walaupun ada dosa-dosa besar yang kamu buat masa kamu kufur, kamu taat kepada Allah, Allah boleh ampunkan dosa-dosa kamu itu dengan rahmatnya walaupun tanpa ada taubat daripada hamba-Nya. Dan kata Al-Imam Razi, kalau beginilah muamalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang bukan beragama Islam pada ketika itu, maka bagaimanakah muamalahnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beragama Islam. Yad'ukum, dialah Allah yang panggil kamu, dialah Allah yang ajak kamu, dialah Allah yang seru kamu. Dia menyeru kamu kepada mentaatinya bukan kerana faedahnya akan kembali kepada dirinya, bahkan faedah taat akan kembali kepada kamu. Itu yang pertama. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Dan dialah Allah yang memberi tangguh kepada kamu, wa yuakhirakum bila azab. Dia beri tangguh kepada kamu. Apa maksud dia memberi tangguh? Kita tengok ayat yang lain. Begitu kasih sayang Allah. Jadi sifat satu orang da'i ni memang dia, mulut dia ni kena cerita benda yang baik. Bawa ayat seperti ayat ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Jadi ayat ini boleh digunakan untuk tafsir ayat ini. Apa maksud Allah Ta'ala tangguh beri masa kepada hamba-hambanya? Maksudnya adalah Allah memberi tangguh, tidak azab manusia atas dosa yang dia buat, tidak mengazab mereka secara terus, tidak mengazab mereka tunai. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah yang Maha Berkasih mengingatkan kita semua, kalaulah Allah itu mengazab manusia dengan sebab dosa-dosa kezaliman yang mereka lakukan, tidak akan ada satu makhluk pun yang melata atas muka bumi. Kalau setiap kali kita buat salah terus kena petir, kalau setiap kali kita buat salah kali pertama terus kena, maka maknanya tak adalah yang hidup. Sebab manusia bergelomos dengan dosa. Kalau tidak dosa zahir, dosa batin. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Dia menangguhkan kamu bila azab, tanpa azab. Berpuluh tahun bergelomang dengan maksiat, tak semayang, tak bayar zakat, tetapi mulut masih boleh makan, kaki masih boleh bergerak. Ini adalah rahmat daripada Allah. Dia memberi tangguh itu adalah kerana sifat sabur, dan dia memberi tangguh itu kerana sifat halim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Penyabar, Allah Maha Halim. Dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, tidak ada zat yang lebih bersabar daripada Allah. Manusia dengan mulut mereka menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, tetapi mereka masih diberi rezeki kepada Allah. Tengok bagaimana Nabi
ketika berhadapan dengan ingkar, kufur, syirik, syak daripada kaumnya, mereka masih istiqamah dan teguh mengingatkan hamba-hamba Allah perihal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Walakin yuakhiruhum wa yuakhirakum bila azab. Dialah Allah yang menangguhkan kamu ila ajalin musamma, ila ajalin musamma. Ila ajalin musamma di sini telah ditafsirkan sebagai kematian. Ajal maknanya tempoh, musamma yang telah ditanda, yang telah ditetapkan. Pengarang Jalalain mentafsirkan ila ajalin musamma ini maknanya apa? Maknanya tempoh ataupun masa yang telah ditetapkan itu maksudnya adalah kematian. Maksudnya adalah apa? Kematian. Dalam ayat yang lain ada juga perkataan musamma, ajalin musamma. Tetapi di dalam ayat itu ajalin musamma ni maksudnya waktu dan tempoh yang ditetapkan. Itu berkaitan dengan azab. Maksudnya manusia bergelombang dengan maksiat, mereka diberi tangguh sampai satu tempoh yang ditetapkan. Dah sampai klimaksnya, maka azab akan dikenakan kepada mereka. Itu pun satu tafsiran ajalin musamma. Di sini ajal musamma ni dia punya terjemahan literal dia tempoh yang ditetapkan. Soalan dia, tempoh yang ditetapkan itu apa maksudnya? Ada sesetengah ayat tempoh yang ditetapkan itu seperti ayat ini tafsirannya adalah kematian. Dalam ayat yang lain walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, misalnya ajal musamma itu ditafsirkan sebagai tempoh yang telah ditetapkan akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Rasul mengajak mereka kepada Allah, memperdengarkan mereka kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa jawapan daripada pihak kaum mereka? Apa jawapan? Mereka jawab gini, qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Mereka telah apa? Mereka telah menjawab dakwah Nabi-Nabi itu dengan 3 poin. 3 poin. 3 poin ini adalah poin yang berulang-ulang diangkat sebagai alasan oleh mereka yang tidak mahu beriman. Perkara ini disebutkan oleh Syah Waliullah Dahlawi ketika membahaskan tentang jidal fil Quran. Apa maksud jidal fil Quran? Iaitu Al-Quran ketika berdebat dengan golongan-golongan seperti Yahudi, Nasrani, musyrikin dan juga munafik. Dan masalah ataupun penyakit orang musyrikin berbeza dengan penyakit orang Yahudi, berbeza dengan penyakit orang Nasrani, berbeza dengan penyakit orang munafik. Masing-masing golongan firqah ini masing-masing ada penyakit dia, dan Quran berjidal menangani mereka dengan hujah-hujah. Maka bila kita baca, tengok bagaimana Al-Quran menghadapi orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalau orang Yahudi, dia ada penyakit dia. Penyakit mereka ni tak sama dengan orang musyrik. Penyakit orang Yahudi ni degil. Penyakit orang Yahudi ni menyeleweng kitab.
penyakit orang Yahudi ini, mereka ini mulut huduh. Mulut huduh tu maksudnya apa? Mereka ini begitu lancang mulut mereka sehingga mereka ini mempersendakan Allah. Mereka kata yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Mereka memperlekehkan para nabi. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u, dan seumpamanya. Dan penyakit ataupun masalah orang-orang musyrikin bila diajak kepada agama Islam, maka mereka beri alasan. Antara alasan yang diberikan oleh sebahagian orang-orang kafir ni, mereka punya alasan dengan hujah, mereka kata apa? Kamu, wahai yang mendakwa dirinya Rasul, kamu ni manusia macam kami. Kamu adalah manusia macam kami. Salah satu daripada cara mereka bagi alasan, dia kata kami ni, kami tak nak beriman dengan apa yang kamu cakap, sebab kamu ni setaraf dengan kami. Kami tak nak manusia yang jadi orang tengah utusan Allah, kami nak malaikat. Ia punya alasannya. Kita akan jumpa alasan ni. Apa alasan orang-orang kafir? Sebahagiannya bila didakwahkan dengan kebenaran, mereka akan mempertikaikan pembawa berita. Nampak macam mereka ni ikhlas, nampak seperti mereka ni ikhlas. Kami ni, kalaulah pembawa berita itu malaikat, kami terima. Tapi pembawa berita ni manusia, kamu ni sama macam kami. Itu sebenarnya alasan. Kalau betul-betul mereka respect kepada Allah, maka tidak peduli yang bawa, yang jadi postman itu macam mana pun, yang penting yang dibawa, bukan yang membawa. Nampak tak syubhat? Ini dipanggil apa? Syubhat sebahagian orang musyrikin. Dia punya alasan dia apa? Kamu wahai para rasul, kamu wahai orang yang mendakwa Rasul, kami tak nak terima kamu sebab kamu ni manusia macam kami. Ingat, poin yang pertama apa? Soal basyariyatul Rasul. Poin yang pertama ialah mereka ini memperlekehkan basyariyatul Rasul, kebasyariah, kemanusiaan yang ada pada Rasul. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala telah sebut kepada orang-orang yang minta malaikat yang menjadi nabi. Kalau betul-betul mereka ikhlas, mereka tak peduli siapa postman, yang penting siapa yang hantar. Tak penting siapa yang bawa arahan, yang penting siapa yang bagi arahan. Seperti mana kita dapat arahan besar daripada istana, yang bawa surat arahan itu adalah postman contohnya. Jadi kita tak berhujah ini postman, pos laju yang bawa. Jadi saya tak nak patuh kepada isi surat istana, sedangkan dekat isi surat itu ada cop mohon, ada bukti-bukti yang dia daripada istana. Jadi adalah dikira melampaui batas apabila satu orang tidak mahu patuh perintah istana, apabila dia bercakap soal siapa yang bawa perintah tersebut. Sedangkan akal yang sejahtera memahamkan bahawasanya tidaklah dilihat siapa yang membawa mesej, tetapi siapa yang menghantar mesej tersebut. Itu semua alasan dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menempelak kaum yang menjadikan basyariyatul Rasul itu sebagai alasan, dan mereka nak malaikat yang dihantar menjadi Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anzalnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Menjadi sunnatullah. Allah Ta'ala sebut, kalaulah kami ni turunkan malaikat jadi nabi yang bawa utusan kami ni kepada manusia, direct malaikat, maka Allah SWT sebut,
walau anzalnahu malakan walau anzalnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Walau arsalnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Ini sunnatullah. Kalau memang Allah putuskan yang akan dakwah manusia kepada Allah itu adalah malaikat, malaikat itu apabila dia diturunkan ke bumi, dia tidak akan datang dalam rupa malaikat. Dia tetap akan datang dengan rupa manusia juga. Dia tetap akan datang dengan rupa manusia. Kerana adalah suatu kebijaksanaan menjadikan Rasul itu daripada kalangan manusia. Jadi mereka ini tak faham. Selalu meng-highlightkan soal basyariyah. Soal basyariyah itu Rasul. Itu poin yang pertama. Maka di sini mereka sebut apa? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Itu yang pertama. Ma antum illa basyarum mithluna. Ma ni maknanya in. Ma maknanya in. Tengok dalam tafsir. Qalu in. Ai ma. Kenapa tu? Apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan ma di sini adalah apa? Ma nafi. Sebab kita ada in apa? In nafi, ma nafi. Jadi ma di sini ma nafi. Mereka ini menjawab. Bila Nabi ajak mereka kepada Allah, mereka beri alasan yang pertama, iaitu tidaklah kamu melainkan manusia seumpama kami. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua mereka berikan, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Fa'tuna bisultanin mubin. Alasan mereka yang kedua apa? Kamu ni ajak kami kepada jalan kamu, ajak kami kepada ajaran kamu. Sebenarnya kamu cuba nak halang kami. Kamu nak halang kami daripada terus konsisten dan istiqamah dengan apa yang selama ini dibuat oleh datuk nenek kami. Ini alasan yang kedua dan penyakit yang kedua. Alasan yang kedua dan penyakit yang kedua kita akan jumpa berulang-ulang kali dalam Quran. Kita akan jumpa berulang-ulang kali mereka berhujah tak nak terima dakwah Rasul dengan alasan apa yang kami buat. Apa yang kami buat ini adalah yang dibuat oleh datuk nenek kamu, datuk nenek kami. Apa yang kami buat, inilah yang datuk nenek kami buat. Jadi mereka cuba mencari alasan dan helah. Mereka kata, kamu ni sebenarnya nak pisahkan kami daripada datuk nenek kami. Kamu nak pisahkan kami, kamu nak jauhkan kami daripada datuk nenek kami. Datuk nenek kami sembah berhala. Ini jalan datuk nenek kami. Jadi adakah perbuatan kamu ini nak asingkan cucu daripada nenek? Jadi dia bercakap seolahnya ahli psikologi. Jadi kamu cuba ingin memporak-perandakan sistem kekeluargaan. Jadi menggunakan ayat-ayat yang mencari simpati. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Apa alasan mereka yang kedua? Iaitu alasannya ikut nenek moyang. Dalam ayat yang lain, qalu ya Syu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Ini juga perkataan yang sama. Mereka bercakap, kaum Nabi Syuaib bercakap kepada Nabi Syuaib, adakah kamu punya ajaran yang menyuruh kamu supaya kami ni tinggalkan benda yang datuk nenek kami buat?
Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang masalah berpegang teguh dengan datuk nenek, dengan nenek moyang. Maka antara bentuk cara Al-Quran menghujah mereka yang berpegang dengan datuk nenek, yang pertama, Al-Quran mengatakan wa ma yattabi'una illa dhann. Mereka ni mengatakan mereka ini ikut datuk nenek moyang. Asas ikutan mereka itu dibina atas zon sahaja, atas syak sahaja. Tadi bila Nabi ajak mereka kepada Allah, mereka bagi alasan ragu-ragu, mereka bagi alasan tak pasti. Sebenarnya mereka ikut datuk nenek moyang ni pun asasnya adalah zon juga, asasnya adalah tak pasti juga. Itu jawapan yang pertama daripada Al-Quran. Kemudian jawapan yang kedua, adakah datuk nenek moyang kamu ni, kalau mereka ini berada di atas jalan kesesatan, bukan kamu nak ikut? Maknanya kamu begitu ikut datuk nenek moyang, kalau mereka ini berada di atas jalan kesesatan pun kamu akan ikut. Sedangkan apa yang kamu buat ini tidak ada buktinya daripada kitab. Kalau ada bukti daripada kitab, kamu bawa. Maka ini juga cara berhujah oleh Al-Quran kepada golongan yang mana berselindung dengan alasan datuk nenek moyang. Maka mereka memberi alasan yang kedua kepada para rasul dan para nabi ketika mereka diajak kepada Allah, wahai mereka yang mendakwa kamu ni nabi, adakah kamu nak halang kami daripada aturiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka akan cari alasan dengan meminta Rasul datangkan sultanin mubin, datangkan hujah yang jelas, datangkan hujah yang jelas yang menunjukkan kebenaran para nabi. Tiga perkara. Ingat, kita cuba hadam tiga poin ini. Dan bila kita jumpa ayat-ayat muhawarah, dialog antara Nabi dengan umatnya, antara Quran dengan mereka yang sesat, kita akan jumpa dialog yang sama. Sekaligus kita dapat memahami penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia. Al-Quran adalah sumber yang terbaik untuk kita mengenal pasti penyakit jiwa manusia. Kenapa dia sumber terbaik? Sebab yang menjelaskan penyakit itu adalah pencipta jiwa. Dia bukan hanya menerangkan penyakit jiwa manusia, bahkan menyertakan bersama dengannya apakah rawatan daripada segi hujah, daripada segi kata-kata psikologi, daripada segi kata-kata motivasi untuk mengubati penyakit yang ada pada manusia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Ambil point bahwasanya Quran ini adalah syifa, dia adalah ubat. Bukan hanya ubat penyakit fizikal, lebih penting daripada itu, Al-Quran menjadi ubat kepada penyakit-penyakit kerohanian. Saya pernah sebut sebelum ini, dalam nak membongkarkan isi hati manusia, dalam nak membongkarkan perilaku dan adat kebiasaan manusia, punca-punca kerosakannya, maka di dalam Al-Quran. Jadi cuba kita tengok, kita ulang balik tiga perkara. Tiga perkara ini sebenarnya bukan hujah, dia alasan. Dia adalah alasan. Jadi penyakit yang pertama, mereka sebenarnya ada sombong. Punca penyakit pertama yang tak nak beriman dengan Rasul dengan alasan manusiawi, dia adalah manusia sombong. Dia kata kalau kamu yang suruh, kami tak nak. Kami nak malaikat. Iaitu mereka berpandangan, yang pandangan itu diasaskan oleh takabur. Sebenarnya takabur
yang puncanya juga daripada iblis. Cuba tengok iblis. Bila Allah Ta'ala suruh untuk sembah, untuk sujud kepada Nabi Adam, maka dia berputar-putar alasan dia pada apa? Pada Nabi Adam itu. Nabi Adam ni apa dibuat daripada apa? Aku ini dibuat daripada apa? Sepatutnya dia tengok perintah ni datang daripada siapa. Bukan dia tengok apa yang diperintahkan, tetapi dia tengok siapa yang perintahkan. Apabila dia putuskan pandangannya kepada perintah ini datang daripada siapa, berlega-lega soal isi perintah, maka dia terjerumus dalam sifat takabur. Dia juga memberi indikasi seseorang yang takabur kepada perintah Allah, sebenarnya dia takabur dengan Allah, kerana perintah itu datang daripada Allah. Orang yang takabur dengan da'i yang bawa perintah Allah, sebenarnya dia ini takabur kepada Allah. Apabila kita menolak utusan, maknanya kita menolak yang menghantar utusan. Mungkin dia cuba cari alasan ataupun cuba nak tutup ke sifat takaburnya dengan alasan yang hantar surat ni postman. Postman pakai baju biasa, tak ada pakai baju istana. Maka dia tolak. Dia sebenarnya cuba nak berselindung dengan alasan tersebut. Hakikatnya yang dia tolak itu adalah istana. Ini pun berlaku sekarang ni. Sebenarnya dia nak protes tuanku, nak protes yang di Pertuan Agong, tetapi dia guna ayat-ayat yang berselindung. Seolah-olahnya dia tak protes. Yang dia protes ni adalah orang tengah yang sampaikan perintah. Samalah. Kalau kamu protes orang yang menyampaikan perintah, orang yang jadi orang tengah, maka maknanya kamu memprotes orang yang menyampaikan perintah. Ini masalah yang pertama ni, puncanya adalah takabur. Puncanya adalah apa? Takabur apabila melihat basyariyah. Yang pertama. Yang kedua adalah apa? Mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang. Mereka berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang. Jadi ini penyakit, punca penyakit. Apa punca penyakit satu orang yang dia rela dan pasrah dengan kejahilan atas alasan nenek moyang? Jadi apakah punca penyakit berpegang teguh dengan nenek moyang? Ialah apabila mereka ini bergelumang dengan jahil, bergelumang dengan ta'assub. Jadi apakah faktor satu orang itu bila diajak kepada kebenaran, maka dia tetap ingin berada dalam kesesatan dengan alasan ini datuk nenek moyang yang buat. Maka apa puncanya? Jahil. Puncanya jahil, tidak tahu sumber ilmu. Sumber ilmu ni bukan nenek moyang. Sumber ilmu ni sumber yang kitab. Jahil. Yang kedua ta'assub. Jahil. Yang kedua adalah ta'assub. Dan masalah mereka yang ketiga, fa'tuna bisultanin mubin. Mereka minta Nabi ni bawa bukti yang jelas. Maknanya bawa mukjizat. Kita jumpa dalam ayat yang lain. Ada ayat yang lain, kaum-kaum meminta daripada Nabi. Mereka kata, kami tak nak pakai kamu punya dakwah ini semata-mata ajakan semata-mata, tapi kami nak kamu ni kamu naik ke langit, antarqa fis sama', kamu naik ke langit, kemudian walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Dan mereka kata,
kami nak nampak dengan mata lendir tu tentang bukti. Ada setengah kaum pula minta supaya kamu tunjukkan kami Tuhan tu macam mana. Ada setengahnya minta kata kamu naik pakai tangga pergi ke langit. Dan kami tak akan percaya kamu dah naik ke langit, melainkan lepas turun daripada langit kamu bawa kitab. Kami nak tengok live. Memang kamu betul-betul turun daripada langit, bawa kitab tersebut. Jadi faktu Nabi Sultani Mubin. Antara penyakit yang ada dalam diri kaum ini, mereka sering berhujah dalam rangka mereka nak tolak Nabi ini. Dia kata kami nak tengok bukti. Bukti itu maksudnya mukjizat. Bukti itu maksudnya benda-benda yang bersifat fizikal. Jadi ini penyakit ni dipanggil apa? Penyakit ini ialah penyakit materialistik, ataupun penyakit yang mana hanya percaya kepada benda yang nampak. Hanya percaya kepada benda yang nampak. Jadi ini adalah penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit ini akan terus ada. Akan relevan ada sampailah hari ini. Sebab itu kita dengar suara-suara orang mulhid yang mana menolak agama Islam kerana memperlekehkan yang bawa itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggunakan alasan yang bawa itu adalah Muhammad, dia orang Arab, kami ni bangsa lain, jadi tak sama bangsa. Ada yang menyebut bahawasanya dia duduk dalam zaman kemunduran, kami duduk dalam zaman kemajuan. Jadi mereka menggunakan alasan siapakah yang bawa mesej tersebut. Maka tengok bagaimana Rasul ketika menjawab semula alasan-alasan songsang daripada kaum itu. Apa alasan, apa jawapan yang diberikan oleh kaum? Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Belajar daripada Rasul. Apa Rasul kata? Qalat lahum rusuluhum, telah berkata kepada mereka oleh rasul-rasul mereka, in nahnu illa basyarum mithlukum. In nahnu illa basyarum mithlukum. Betul, kami mengaku memang kami ini tidak lain sama seperti kamu manusia. In nahnu illa basyarum mithlukum. Betul, kami tak nafikan kami ni adalah manusia. Dalam kaedah berhujah, dia ada satu kaedah, iaitu ketika ketika pihak lawan mendatangkan suatu kritikan, maka kita ketika menjawab hujah dia, kita guna kaedah taslim, kita terima. Kita terima dulu. Kita terima tu untuk kendurkan dia, tetapi kita bukan terima bulat-bulat. Kita punya penerimaan tu ada tetapi. Ini kaedah dalam bercakap. Kaedah dalam bercakap,
Contohnya mungkin orang tu dia marah-marah. Dia marah-marah begitu begini, begitu begini. Jadi kita nak tarik hati dia. Mula-mula kita kata betul, betul. Betul lah. Tak patut saya buat begini, begini, begini. Jadi sebutnya perkataan seperti itu sebenarnya dia ada unsur untuk tarik hati dia. Tapi bukan kita memperakukan kesalahan dia. Tetap dia salah. Tapi untuk tarik perhatian dia supaya dia dengar, maka kita ambil perkataan dia dan kita terima perkataan dia. Terima pada yang betul, tetapi betulkah yang salah? Jadi ini juga dalam ilmu psikologi, dalam percakapan. In antum illa basharun misluna, maka kata Nabi, wa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum. Betul, kami mengaku bahawasanya kami ini memang manusia macam kamu. Tetapi ini tetapi tu. Tetapi jadi dia bagi pop. Dia datangkan hujah. Dia tarik, kemudian dia datangkan hujah. Maka salah faham kamu ni. Salah faham kamu ni apa? Kamu punya salah faham. Bila saya ni manusia, bila saya ni manusia dan bila kamu ni manusia, salah faham kamu, bila saya manusia, kamu manusia, maka kita ni sama. Ini daripada segi logik pun tak betul. Daripada segi hukum adat pun tak betul. Bukan makna bila saya dan kamu ni manusia, maka kita ni sama. Banyak orang terjerumus dalam logik seperti ini. Dia kata apa? Dia kata ulama-ulama dulu pun manusia, kita pun manusia. Ulama-ulama dulu pun ada otak, kita pun ada otak. Maka mereka boleh ijtihad, kita pun boleh ijtihad. Nampak tak? Dia punya apa tu? Dia punya syakli awal tu salah. Dia punya hujah dia nak guna hujah begitu. Mughalatah dia panggil. Ini bukan hujah, ini dipanggil mughalatah. Tengok dia punya susunan hujah. Dia kata kamu adalah manusia, saya pun manusia. Dan saya ini bukan Nabi. Maka bila saya ini tak dapat apa-apa wahyu daripada Rasul, maka maknanya kamu pun tak dapat, sebab kita ni manusia. Nampak tak cara berhujah tu? Cara berfikir yang tak betul. Sama juga ada orang dia berhujah, dia kata ulama dulu manusia, kita pun manusia. Ulama dulu bukan Nabi, kita pun bukan Nabi. Jadi kalau ulama dulu boleh datangkan ijtihad, kita pun boleh datangkan ijtihad. Mereka kata apa? Hum rijal wa nahnu rijal. Kita ni, mereka ini adalah rijal. Rijal maksudnya mereka ini adalah boleh buat, boleh ijtihad, boleh ke depan, kita pun boleh ke depan. Hum rijal wa nahnu rijal. Jadi ini sebenarnya suatu susunan pemikiran yang tidak berpaksi pada logik yang betul. Sama jenis bangsa, sama jenis penciptaan tidak menyebabkan sama kelebihan. Kalau dua orang ini dua-dua manusia, tidak menyebabkan dua-dua ini akan ada kelebihan yang sama. Nampak tak? Jadi memanglah mereka rijal, kamu rijal, tapi mereka belajar, kamu bukan belajar. Mereka ada ilmu, kamu tak ada ilmu. Mereka diiktiraf, kamu tidak diiktiraf. Kan tak sama. Persamaan jins tidak akan menyebabkan samanya sifat, samanya kualiti. Perkara ini tak perlu dibuktikan depan mata. Perkara ini tidak perlu dibuktikan. Maka kata Rasul kepada apa? Kepada
kepada kaumnya, innahnu illa basyarum mislukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Ini perbezaan kita. Ini perbezaan kita. Seperti mana ayat dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum yuha. Maka kata Allah perintahkan kepada Rasulullah, bagi tahu kepada kaummu, hanya sahaja aku ini manusia sama macam kamu. Tetapi walaupun aku ni manusia sama macam kamu, bezanya aku ni dapat wahyu, kamu tak dapat wahyu. Samalah juga macam ayat ini. Qul qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Tetapi Allah memberi kurniaan kepada sesiapa yang dia suka. Ini pun salah satu daripada penyakit kaum. Kita jumpa dalam ayat yang lain. Mereka ini ada setengah keadaan mereka ni menolak Rasul dengan alasan manusiawi. Satu. Dan ada juga keadaan mereka tolak Rasul ni bukan sebab dia tu manusia. Mereka tak kisah dia ni manusia. Tetapi apa? Tetapi mereka ini tolak Rasul tu atas alasan darajat ataupun taraf Rasul tu tak sesuai. Tak sesuai dengan taraf mereka. Ada yang mengatakan yang mengikutkan kamu dia illa apa? Iyattabi'un apa? Ayat dia illal arzalun. Yang ikut kamu ni semua orang-orang yang rendah. Bagi sikit hufaz apa ayat dia? Mereka guna alasan apa? Kamu ni, kami duk tengok yang duk ikut kamu ni semua orang-orang yang rendah. Kami tak nak ni bersama dengan orang-orang yang sampah ni. Itu pun alasan juga. Ada juga alasan ialah apa? Mereka kata kenapa yang dilantik menjadi Rasul ni orang lain, bukan orang lain. Kenapa kamu yang dilantik? Kenapa bukan si fulan, orang besar, tokoh besar yang tinggal di kampung sana, yang tinggal di bandar sana? Itu pun alasan juga. Jadi mereka ni tak faham satu konsep. Pelantikan menjadi nubuah dan pelantikan menjadi Rasul ini hak mutlak Allah. Kamu tak boleh tanya soalan bila satu orang itu dilantik menjadi Rasul. Kamu tak boleh tanya soalan mengapa. Tak boleh tanya soalan. Bila seseorang itu dilantik menjadi Rasul, tidak betul ditanyakan soalan mengapa dia menjadi Rasul. Apa ayat dia? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Ini pun penyakit juga ni. Sebab dia tengok siapa yang duk follow para Rasul. Okey, Ustaz Maulana Raziz. Ni semua hafiz-hafiz yang pakar ni. Pakar. Saya ni kaca je. Ada satu lagi ayat yang mana alal qard rajulun minal qaryataini azim. Baca ayat tu Ustaz ni, Ustaz Raziz. Rajulun minal qaryataini azim. Tolong share ayat. Jadi penyakit mereka mempertikaikan mengapa Allah pilih orang ini menjadi Rasul, kenapa tidak pilih orang lain. Ada setengah keadaan yang tadi kan,
mereka petikai kenapa tidak malaikat yang jadi rasul, kenapa manusia, satu masalah. Dan ada juga yang mempertikaikan kenapa yang ikut follow kamu ni adalah orang-orang yang rendah, kasta-kasta rendah, sampah-sampah. Itu pun penyakit juga. Dan ada juga penyakit mereka ialah kenapa dia ini yang dilantik menjadi rasul. Kenapa tidak orang sana yang lebih tinggi kedudukan daripada dia? Itu pun penyakit juga. Penyakit juga. Itu pun alasan juga yang diberikan oleh kaum. Apa ayat dia tu? Wa qalu laula nuzila hadzal Quran. Tu ayat dia. Wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryatayn azim. Ini pun penyakit juga ni. Jadi kita ni sebagai ahli ilmu, kita pun ada ahli psikologi tadi nampak tadi. Mungkin ada lagi ataupun tidak. Tuan Ikram Husain itu ahli psikologi. Ahli psikologi, memahami jiwa-jiwa manusia, bagaimana merawat jiwa-jiwa manusia. Maka rawatan yang terbaik Quran mendedahkan. Tapi ini penyakit yang teruk lah ni. Ini penyakit bukan hanya distress ke, tekanan jiwa ke, ini penyakit kufur. Merawat penyakit engkar. Jadi antara penyakit mereka guna alasan laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim. Alangkah baiknya kalau Quran ini diturunkan kepada satu orang lelaki, dia ni ialah orang yang paling besar, paling agung di antara dua bandar ni. Maksudnya mereka petikai kenapa pilih Muhammad, pun penyakit juga. Itu semua alasan, bukan hujah. Mungkin digambarkan seolah-olah dia adalah hujah. Zuyina linnasi hubbus syahwat, tetapi itu bukanlah hujah. Jadi ketika mereka mempertikaikan kenapa Muhammad ini yang dilantik menjadi rasul, maka Allah beri satu je jawapan. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbi. Yang kamu duk petikai kenapa dia jadi rasul, kamu ke yang berkuasa untuk mengagih-agihkan rahmat Allah? Nubuah ini, kerasulan ini adalah Allah punya hak. Jadi dalam persoalan kenapa dia yang dijantik menjadi rasul bukan dia, soalan itu tidak patut ditanya. Maka dalam ayat ini Rasul memberitahu, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Okey, jawapan dia apa? Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Wahai kaumku, kena ingat satu perkara, bahawasanya soal menjadi nubuah. Tengok, Nubuah dan risalah ini adalah apa? Hak eksklusif, hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menyokong suatu perkara yang kita belajar dalam ilmu akidah. Dalam kitab Jauharah pun ada. Dalam kitab Jauharah mengatakan nubuah ini bukanlah amrun muktasab. Apa dia? Dalam kitab Jauharah sebut apa? Nubuah, menjadi nabi, menjadi rasul ini bukanlah amrun muktasab, tetapi dia adalah ikhtiar dan istifa. Inna Allah astafa, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Nubuah dan risalah ini dia bukan benda yang boleh diusahakan, tetapi dia adalah pemilihan dan kurniaan. Sebahagian orang orientalis lah, dia cuba nak mengelirukan orang Islam. Maka mereka cuba membayangkan bahawasanya soal menjadi Nabi ni, sehingga dapat kedudukan macam Nabi ni, dia boleh diusahakan. Dia boleh diusahakan macam mana? Iaitu satu orang itu dia melazimi suluk, dia meneruskan meditasi,
dia meninggalkan cinta dunia, maksudnya kalau dia usaha, dia mujahadah, dia boleh mencapai tahap Rasul. Ini adalah pandangan yang sesat. Pandangan yang betulnya ataupun yang benarnya adalah walaisa amrun nubuwati bi amrin muktasab. Tidaklah kenabian itu benda yang boleh diusahakan. Walaupun satu orang itu dia bermeditasi dan bersuluk macam mana pun, dia tidak akan sampai ke tahap Rasul. Kerana Rasul ini, nubuwah dan risalah ini adalah amrun istifa, amrun ikhtiyar. Dia adalah man, walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi'idznillah wa ma kana lana ma yanbaghi, tak boleh, tak sepatutnya kami membawa kepada kamu sultan, bukti, melainkan dengan izin Allah, bi amrihi li'anna abidun marbubun wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun yathiqu bihi. Jadi bila Nabi nak menolak, mereka apa? Mereka minta Nabi itu untuk bawa sultan. Macam ayat banyak saya sebut tadi lah, ayat yang tadi yang di-share tadi itu dalam surah Zukhruf. Mereka kata apa? Au tarqa fis sama, kamu ni kami nak kamu naik ke langit, kemudian kamu bawa kita, dan kami tak percaya kamu turun sekali dengan malaikat. Pelbagai kita akan jumpa. Maka jawapan Nabi simple. Jawapan Nabi ni, inilah jawapan dalam ayat yang lain. Jawapan Nabi kata, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Soal mukjizat bukan kuasa kami. Soal suruh naik ke langit, suruh bawa turun malaikat, ini semua bukan kuasa kami. Kerana kaedahnya ini adalah biiznillah. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Tu ada Ustaz Amirul Firdaus share tu. Tu ibarat dalam Jauharah. Walam takun nubuwah muktasab walau raqa fil khairi a'la aqabah. Walam takunin nubuwah muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Itu ibarat dalam kitab Jauharah Tauhid. Bahwasanya tidaklah nubuwah itu benda yang boleh dihasilkan, diusahakan, walaupun orang itu mendaki pelbagai cabaran dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi ingat, ketika mereka ada dua jawapan Al-Quran dan dua jawapan yang Nabi-Nabi berikan ketika kaumnya dalam usaha nak minta apa? Nak minta supaya mereka beriman ni, mereka nak nampak dengan mata lendir. Ada dua jawapan. Satu jawapan macam ni. Jawapannya adalah masalah datangkan mukjizat ni bukan kuasa kami. Itu semua dengan izin Allah. Kalau Allah SWT mahu, maka dia akan bawa. Kalau tak ada, tak ada. Kami tak boleh nak create mukjizat tersebut. Kemudian itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, Quran sebut, kamu ni yang duduk minta mukjizat, yang minta datangkan burhan sultan. Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang yang duduk minta ni, risiko dia, kalau kamu minta datangkan mukjizat tu datang. Tapi selepas mukjizat datang, kamu tak beriman, kamu akan kena azab segera. Jadi bukan aku tak nak bagi tunjukkan mukjizat, tapi kalau selepas mukjizat itu datang, kamu tolak, maka kamu akan kena azab yang segera. Itu dua jawapan yang diberikan ketika menjawab fa'tuna bisultanin mubin. Dan akhir sekali Rasul kata wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, iaitu mengajar kita bahawasanya satu orang nabi, satu orang dai hendaklah bertawakal kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Itu kan perkataan apa? Perkataan Nabi. Kemudian ayat apa? Fa in tawallau faqul hasbiyallah wa in tawallau faqul hasbiyallah.
Jadi apa dia? Kita tunaikan tanggungjawab. Kita hilangkan syubhat-syubhat. Kita jawab apa syubhat-syubhat yang mungkin melingkari pemikiran dia. Dan kalau mereka terus kekal dengan kufur, mungkin mereka membuat perancangan-perancangan untuk memudaratkan Rasul. Maka satu perkara yang mustarak yang ada pada semua Rasul, mereka bertawakal pada Allah. Allah Ta'ala ajar Rasulullah, wa in tawallaw faqul hasbiyallah. Itu ayat dia. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah qad ja'akum bil bayinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum. Itu berkaitan dengan apa ni, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Okey. Jadi akhir sekali kita ambil pelajaran ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, bahwasanya satu orang dai dia perlu bertawakal kepada Allah. Kerana sifat satu orang beriman ni menyerahkan kepada Allah. Seperti mana yang kita selalu sebut, dilaksanakan tanggungjawab sampai, laksanakan tanggungjawab jelas, laksanakan tanggungjawab bagi hujah. Soal orang yang mendengar itu akan terbuka hati, maka itu di sisi Allah. Dan sekiranya mereka ada melakukan kaid dan perancangan makar, maka Allah akan uruskan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka sayugia bagi orang yang mengajak manusia kepada Allah, dia perlu ada satu sifat tawakal yang tinggi, berserah diri kepada Allah. Dan sebenarnya mempunyai sifat tawakal itu akan menyelamatkan dia daripada segala musibah dan bencana, bahkan akan menyelamatkan dirinya daripada sifat buruk yang ada pada dirinya sendiri. Cukuplah setakat ini sahaja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. InsyaAllah pukul 10.10 nanti kita akan live di iKim FM. Jadi hari ini perbahasannya insya-Allah berkaitan dengan sembahyang hari raya daripada kitab Matan Zubair, berkaitan dengan sembahyang hari raya. Kita menyempurnakan perbahasan yang kita telah mulakan minggu lepas, dan insya-Allah akan disempurnakan pada pagi ini. Siapa yang berkesempatan pukul 10 suku kita akan bersiaran langsung di iKim FM. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.